Saya Nurul Nabiah binti Nur Azam akan membentangkan tentang tajuk evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi dan pengglobalan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus pengglobalan teknologi. Definisi bagi pengglobalan dan teknologi ialah globalisasi merupakan zaman yang penuh cabaran kerana semua maklumat diperolehi dengan cepat dan tanpa ada sekatan geografi. Pada hari ini, ramai manusia memperkatakan tentang globalisasi dan mereka memberi pelbagai tafsiran tentangnya, sama ada positif maupun negatif. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan diperolehi melalui teknologi. Pengglobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan. Contohnya dalam bidang pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, kewangan, perindustrian, perhotelan, komunikasi dan sebagainya. Teknologi terdiri daripada pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media, kecerdasan buatan yang maksud artificial intelligence dan Internet of Things. Terdapat beberapa impak pengglobalan teknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama ialah meningkatkan pendapatan petani. Seterusnya, memberikan keuntungan yang maksimum dalam pengeluaran pertanian yang produktif serta mampu mengekalkan prestasi yang baik. Ia juga dapat meningkatkan operasi komersial berskala besar dalam bentuk sistem perladangan berkelompok. Dalam bidang pembinaan pula, ia dapat menyiapkan sesuatu projek dalam masa yang singkat. Di samping itu, menjimatkan masa pembinaan dan menghasilkan kualiti pembinaan yang baik. Seterusnya, ia dapat menjimatkan kos dengan mengurangkan tenaga buruh. Yang terakhir, meningkatkan kualiti kerja dengan penggunaan teknologi pembinaan yang lebih canggih. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang pemakanan pula, ia dapat menghasilkan makanan dalam kuantiti yang banyak dan kualiti lebih dalam masa yang singkat. Tambahan itu, ia dapat meningkatkan prestasi ekonomi khususnya dalam bidang pengeluaran makanan. Selain itu, teknologi yang baik mampu membekalkan makanan yang mencukupi. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang pengangkutan pula ialah ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selain itu, dapat mengurangkan risiko kemalangan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan ciri keselamatan kenderaan. Dalam bidang komunikasi dan media pula, ia dapat memperolehi maklumat dengan pantas walaupun berada di tempat yang jauh. Selain itu, ia dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk berhubung dengan orang lain. Seterusnya, ia dapat memajukan dunia pendidikan. Dan yang terakhir, ia dapat menghubungkan dunia. Terdapat 4 era evolusi komunikasi. Ianya bermula dengan era penulisan, seterusnya era pencetakan dan diikuti dengan era telekomunikasi. Dan yang terakhir ialah era interaktif. Okey, seterusnya sejarah evolusi ICT Rogers pada tahun 1991. Pada era penulisan, orang Sumeria mula menulis pada papan batu. Individu yang mempunyai tulisan yang kemas akan menyalin buku penting. Pengetahuan tidak berkembang kerana sumber bacaan yang terhad. Pada era pencetakan pula, teknologi percetakan telah wujud di China sekitar tahun terciptanya kertas dan mesin taip. Banyak buku dapat dicetak dan ilmu juga berkembang. Johannes Gutenberg dari Jerman juga telah mencipta teknologi mesin cetak. Media massa yang pertama itu, iaitu akhbar, telah diterbitkan. Pada era telekomunikasi, Morse telah mencipta telegraf.
Ia juga dapat membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak jauh. Pada era interaktif pula, ia wujudnya penciptaan komputer dan kepelbagaian bentuk sumber maklumat membuatkan orang ramai perlu aktif. Dan seterusnya, ia membolehkan integrasi pelbagai media dan menghasilkan media yang mempunyai kepelbagaian fungsi. Revolusi di ICT Malaysia. Pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awang Lah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia iaitu RAMCOM telah ditubuhkan. Tumpuan awal penggunaan RAMCOM ialah email dan forum elektronik. Walaupun mempunyai keupayaan komunikasi dan perkongsian, sumber tujuan projek RAMCOM dapat memberi pengalaman dari segi pembangunan. Pada tahun 1991, jaring iaitu Joint Advanced Integrated Networking dilancarkan. Tujuan jaring untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan menyeluruh. Seterusnya, evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos tahun 1970 menjadi asas pembentukan keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Salah satu objektif di bahagian pertama ialah menekankan penggunaan teknologi moden dalam kalangan masyarakat. Bahagian pertama ialah ia menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Sebagai contoh, ia dapat mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Selain itu, ia dapat memelihara satu cara hidup demokratik. Seterusnya, ia dapat mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya, ia dapat membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang terakhir, ia dapat membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Dan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amalia Aisyah binti Ahmad Nizam akan membentangkan tentang konsep hubungan manusia dan teknologi serta etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Manusia sememangnya makhluk teknologi atau pengguna alat. Kita adalah makhluk yang serba kekurangan yang menggunakan teknologi untuk melengkapkan, meningkatkan atau meringankan beban diri kita. Ia mempengaruhi kita sama seperti kita mempengaruhinya dalam kehidupan seharian kita, tetapi juga sebagai makhluk yang bermoral dan beretika. Menurut Don Ihde, seorang ahli falsafah dari Amerika, terdapat 4 hubungan yang berbeza tentang hubungan manusia dan teknologi. Jadi, apakah peranan yang dimainkan oleh teknologi dalam pengalaman harian manusia? Bagaimanakah artifak teknologi mempengaruhi kewujudan manusia dan hubungan mereka dengan dunia? Dan bagaimanakah instrumen teknologi menghasilkan dan mengubah pengetahuan manusia? Ini adalah persoalan utama dalam falsafah teknologi Don Ihde. Ihde yang dilahirkan pada tahun 1934 membangunkan perspektif baharu tentang teknologi. Perspektif yang ingin lebih dekat dengan teknologi konkret. Falsafah teknologi klasik cenderung untuk mengukuhkan teknologi, menganggapnya sebagai kuasa monolitik. Sebaliknya, Ihde mengelak kenyataan umum tentang teknologi kerana takut kehilangan hubungan dengan peranan teknologi konkret dalam budaya kita dan dalam kehidupan seharian manusia. Dia menetapkan sendiri tugas untuk meneroka peranan teknologi ini. Di tengah-tengah pendekatan pasca fenomenologi Don Ihde terhadap teknologi ialah
analisis pelbagai jenis hubungan antara manusia, teknologi dan dunia. IHDA menyiasat bagaimana cara teknologi memainkan peranan dalam hubungan manusia dunia. Bermula daripada diwujudkan dan dibaca kepada berinteraksi dengan dan berada di latar belakang. Yang pertama adalah hubungan penjelmaan. Dalam interaksi penjelmaan, teknologi bersatu dengan manusia dengan cara yang diarahkan keluar. Sebagai contoh, kita bercakap melalui telefon dengan orang lain dan bukannya telefon itu sendiri. Dan kita melihat objek melalui mikroskop dan bukannya terus padanya. Yang kedua adalah hubungan hermeneutik. Seperti yang diterangkan oleh IHDA, interaksi hermeneutik ialah interaksi di mana orang mentafsir cara teknologi menggambarkan dunia. Seperti imbasan MRI yang menunjukkan aktiviti otak atau bunyi bit pengesan logam yang menunjukkan kehadiran logam. Daripada membentuk perpaduan dengan manusia menggunakan teknologi dalam kes ini, manusia berorientasikan pada cara teknologi mewakili dunia. Yang ketiga adalah hubungan keperubahan. Manusia terlibat dengan teknologi dalam jenis ketiga hubungan manusia-teknologi dunia yang IHDA rujuk sebagai hubungan keperubahan dengan dunia bertindak sebagai latar belakang interaksi. Contohnya termasuk berinteraksi dengan robot menggunakan ATM atau menggunakan mesin. Sebenarnya, salah satu bidang reka bentuk interaksi boleh dianggap sebagai hubungan ini. Seterusnya ialah hubungan latar belakang. Hubungan latar belakang, IHDA membuat perbezaan antara hubungan latar belakang dan cara teknologi merangka pengalaman dan tingkah laku manusia. Bunyi peti sejuk dan penghawa dingin, kehangatan daripada sistem pemanasan dan bunyi pemberitahuan daripada telefon bimbit semasa perbualan adalah semua contoh bagaimana teknologi adalah rangka kerja untuk kewujudan manusia dan bukannya pengalaman dalam dirinya sendiri. Zaman beralih, musim berubah. Fasa demi fasa perubahan dunia telah berlaku. Dari zaman falsafah ke zaman Renaissance, bertukar pula ke zaman industri. Kini, sampailah pada hari ini yang disebut dengan zaman teknologi maklumat. Dalam setiap zaman yang dilalui oleh manusia telah menempuh pelbagai cabaran dan semestinya manusia memperoleh pelbagai input baharu. Daripada pelbagai sumber pengetahuan, penemuan bidang ICT telah berjaya menginjak tamadun dunia kepada situasi yang lebih kompetitif. Teknologi ICT telah mewajarkan manusia mencapai pelbagai kemajuan lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu pengetahuan dan maklumat yang paling canggih. Di Malaysia, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan agenda baharu yang begitu diberikan perhatian. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah yang serius untuk menerapkan budaya ICT dalam masyarakat. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Berdasarkan usaha kerajaan yang tinggi itu, ternyatalah bahawa bidang ICT mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini. Dalam usaha pemerkasaan ICT, kita boleh lihat bahawa ICT ini seringkali dilihat sebagai alat yang mempercepatkan urusan manusia. Sebagai contohnya, kita membeli di pasar raya atau di restoran, kita boleh membayar secara online dan tidak perlu beratur panjang. Selain itu, ia juga memudahkan dan meringankan kerja. Contohnya, ketika membersihkan rumah, terdapat vacuum robot yang boleh bergerak secara automatik dan tidak perlu menggunakan tenaga manusia. Seterusnya, membantu berkomunikasi dengan lebih efisien dan akhir sekali menghubungkan sesiapa sahaja walau di mana berada. Jadi seperti mana yang kita telah lihat pada waktu pandemik baru-baru ini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting pada ketika itu. Meskipun kita duduk berjauhan dan ahli keluarga dan rakan-rakan sekelas, akan tetapi kita masih lagi boleh berborak menerusi telefon ataupun secara mesej seperti dalam WhatsApp.
Walaupun kita berjauhan tetapi berasa dekat kerana adanya teknologi yang boleh menghubungkan kita dengan sesiapa sahaja dan di mana kita berada. Maka, pada zaman kini, setiap orang mesti akan ada telefon bimbit kerana semuanya boleh didapatkan dengan hanya menggunakan telefon. Akan tetapi, ICT juga dilihat sebagai beban. Ianya boleh menyebabkan teknostres atau teknofobia kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu. ICT juga dianggap sebagai beban hidup kerana tuntutan kerja yang 24 jam dan juga beban seharian kerana dikejar pemiutang. Dan akhir sekali, ICT juga menjadi punca kepada buli cyber, mangsa scam dan hate speech. Apa itu teknostres? Teknostres ialah keadaan tertekan seseorang terbeban nak adaptasi dengan teknologi atau penggunaan teknologi yang berlebihan. Hasilnya tetap sama iaitu gangguan emosi, fizikal, kognitif dan lain-lain. Terdapat dua golongan yang menghadapi teknostres ini iaitu golongan tua dan golongan muda. Bagi golongan tua, ianya terjadi melalui tekanan yang dihadapi oleh seseorang kerana tidak mampu untuk mengikuti perkembangan dan mengoperasikan pelbagai jenis teknologi yang bergerak terlalu pantas kini. Selain itu, mereka juga susah untuk menyesuaikan diri. Golongan seterusnya adalah golongan muda yang terjadi apabila seseorang terlalu bergantung kepada teknologi sehingga boleh mendatangkan stres. Akan tetapi, teknostres bukan penyakit mental. Terdapat perbezaan antara masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Masalah kesihatan mental lebih kepada simptom atau sesuatu yang mengganggu kesihatan mental seseorang. Penyakit mental pula diagnosis yang dibuat oleh pakar lepas dah buat penilaian secara mendalam. Teknostres tak didaftarkan atau direkodkan sebagai apa-apa jenis kecelaruan atau penyakit mental. Teknostres ini ibarat stres. Tiada baik atau buruk, bukan penyakit atau diagnosis. Lebih kepada state of mental iaitu stres bercampur dengan teknologi. Maka terjadilah teknostres. Antara petanda seseorang itu ada teknostres ialah yang pertama secara fizikal. Mereka akan mengalami sakit kepala kerana selalu memandang skrin, mata terasa tegang dan kadang-kadang boleh terbawa ke tidur yang akan menyebabkan susah untuk tidur atau susah untuk bangun daripada tidur. Otot pun terkesan, lenguh leher, belakang dan pinggang. Yang kedua adalah kognitif. Pemikiran dan fungsi otak terkesan sampai kita susah untuk fokus buat kerja, motivasi jadi hilang, rasa penat atau lesu otak dan sampai selalu buat silap. Yang ketiga adalah emosi. Selalu rasa resah, gelisah dan bawa kepada panik. Sebab rasa banyak benda yang kita kena buat, kena fikir dan kena rancang sehingga pemikiran itu berlega-lega di dalam kepala. Maka tidur pun mungkin akan terganggu. Dan yang lain adalah kesan lain seperti otak selalu rasa serabut, susah hendak buat keputusan, daya kreativiti jatuh, semangat belajar atau untuk bekerja hilang sebab faktor teknologi bukan faktor ilmu atau tanggungjawab. Sebab itu, sekarang muncul istilah Zoom fatigue yang merujuk kepada kerja atau meeting ataupun kelas online yang berterusan. Teknostres ini sebenarnya bukan benda baru. Ianya dah lama diperkenalkan sejak daripada 1984. Cuma, pada waktu itu, teknologi tidak semestinya merujuk kepada laptop atau komputer. Tetapi teknologi apa yang ada pada waktu itu dan membebankan kepada penggunanya. Selain daripada teknostres, terdapat juga teknofobia yang bermaksud ketakutan terhadap teknologi atau tidak suka teknologi canggih atau peranti kompleks, contohnya komputer. Teknofobia bukanlah diagnosis klinikal dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental,
Namun memandangkan teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sesetengah doktor menganggap teknofobia seperti fobia tertentu. Fobia khusus ialah ketakutan yang tidak rasional terhadap situasi, objek, haiwan atau interaksi tertentu. Ketakutan itu tidak sepadan dengan bahaya sebenar. Sesiapa sahaja boleh berasa takut atau enggan menggunakan teknologi baharu. Apabila ketakutan mengganggu hidup anda, ia mungkin teknofobia. Orang dewasa dan terutamanya warga emas lebih cenderung untuk mendapatkan teknofobia. Anda juga berkemungkinan besar mengalami teknofobia jika anda mempunyai diagnosis kesihatan mental yang lain seperti anxiety disorder. Teknofobia boleh membawa kepada gejala kesusahan apabila berhadapan dengan teknologi baharu. Jika ketakutan ini cukup teruk untuk dianggap sebagai fobia khusus, iaitu sejenis gangguan kecemasan, orang yang mengalami teknofobia mungkin mengalami gejala seperti sakit dada, pengsan, loya atau muntah, degupan jantung yang laju, sesak nafas, perut tidak selesa ataupun berpeluh. Ia juga biasa bagi orang yang mengalami teknofobia untuk takut dengan situasi di mana mereka mungkin dijangka untuk menggunakan teknologi. Ini boleh mengakibatkan tingkah laku mengelak seperti enggan menggunakan komputer, telefon bimbit, ATM atau peranti lain. Pengelakan sedemikian kadang-kala boleh menyukarkan untuk berfungsi dalam kehidupan seharian. Ketakutan terhadap teknologi biasanya tidak disebabkan oleh satu punca. Sebaliknya, pelbagai faktor yang berbeza mungkin memainkan peranan. Setiap kali terdapat perubahan besar dalam cara kita melakukan sesuatu, terutamanya jika mesin yang terlibat, teknofobia akan berkemungkinan berlaku. Yang terakhir adalah hate speech, yang bermaksud ucapan kebencian melalui tulisan atau kelakuan yang bersikap prejudis terhadap seseorang atau sekumpulan masyarakat berdasarkan agama, kewarganegaraan, bangsa, jantina, kecacatan atau orientasi. Sebagai contohnya, menulis komen di platform media sosial. Hate speech boleh disampaikan melalui sebarang bentuk ekspresi termasuk imej, kartun, meme, objek, gerak isyarat dan simbol, dan ia boleh disebarkan di luar talian atau di dalam talian. Hate speech ini juga ialah diskriminatif, iaitu berat sebelah, taksub dan tidak bertolak ansur, atau pejoratif yang bermaksud berprasangka, menghina atau merendahkan individu atau kumpulan. Hate speech dalam talian telah meningkat seiring dengan penyebaran maklumat yang palsu yang mudah disebarkan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi. Kini, ICT telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Ia telah mengurus kehidupan dan bekerja setiap hari. Kita sudah tidak boleh mengelak daripada menggunakan teknologi atau ICT ini. Setelah berlakunya pandemik, penggunaan teknologi semakin meningkat dan pelbagai platform telah digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. ICT juga melatih masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian proses tadbir urus dan pembangunan negara dan juga mengurus urusan kewangan dan jual beli. Seterusnya adalah isi ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Jadi, terdapat beberapa etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pertama, komunikasi sesama manusia iaitu menjaga tutur kata dengan baik. Sebenarnya, apa yang kita cakap dan apa yang kita tulis adalah lebih kurang sama. Cuma apabila kita menaip di komen atau di mana-mana media sosial, kita tidak menunjukkan emosi. Sebagai contohnya, orang yang sedang menaip sebenarnya hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, cuma cara penulisannya itu kelihatan tegang. Maka pembaca mungkin akan salah faham apabila membacanya. Yang kedua adalah menghormati masa orang lain. Kita janganlah asyik hendak mengganggu orang itu dengan menelefon atau dengan menghantar mesejnya kepadanya selalu.
kita hendaklah menghormati privasi orang lain. Seterusnya adalah ketahui di mana anda berada di media sosial, contohnya apabila hendak melayari laman web bank dan kita menerima email untuk menekan link yang diberikan seperti untuk mengesahkan sesuatu. Jadi berhati-hatilah ketika mendapat email yang mencurigakan dan yang tiada kepastian. Akhir sekali adalah ikut piawaian kelakuan online seperti dalam kehidupan sebenar. Sebagai contohnya, menjaga batas pergaulan serta adab walaupun di dalam media sosial. Bukan bererti apabila kita di dunia realiti kita menjaga adab, tapi dalam media sosial adab itu hilang. Maka kita tidak boleh begitu. Seterusnya adalah apakah etika lain dalam penggunaan ICT? Tidak mendedahkan maklumat peribadi dan tidak mendedahkan identiti orang lain tanpa kebenaran. Penggunaan media sosial kini sudah menjadi keutamaan bagi masyarakat kita dan hampir pasti setiap orang akan memiliki sekurang-kurangnya satu akaun media. Ia dianggap penting dan menjadi tempat untuk menceritakan segala yang berlaku di dalam kehidupan hinggakan apa yang diluahkan di media sosial sebenarnya sesuatu yang patut dirahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Kita harus lebih bijak untuk membezakan apa yang boleh dikongsikan supaya dapat dijadikan pengajaran dengan apa yang sensitif dan mungkin mendatangkan malu jika apa yang dikongsikan itu sesuatu yang tidak berasas. Sebaik-baiknya adalah untuk kita mengkaji dulu berita yang diterima sebelum anda menekan butang share atau kongsi. Selain itu, tidak menyebarkan berita palsu dan tidak menyebarkan fitnah. Perbuatan masyarakat yang masih menyebar dan berkongsi berita palsu boleh memberi impak buruk bukan sahaja kepada individu dan reputasi sesebuah organisasi tetapi juga kepada kesejahteraan negara. Banyak perkara perlu dipertimbangkan sebelum sesuatu perkara atau isu disebarkan dan dipanjangkan kepada orang lain. Masyarakat juga perlu disedarkan bahawa bukan semua berita di internet adalah benar. Penyebaran berita palsu boleh menjatuhkan maruah diri, menyebabkan orang ramai panik dan mengalami masalah kesihatan mental kerana bimbang berlebihan akibat percaya kepada berita palsu yang tidak diketahui sumbernya. Selain daripada hak asasi, terdapat juga plagiarism. Plagiarism adalah mengambil hak cipta orang lain ataupun idea orang lain sebagai hak persendirian tanpa ada rujukan kepada penulis asal. Dalam erti kata lain, yang saya maksudkan di sini adalah copy-paste. Plagiarism atau amalan copy-paste kini makin berleluasa di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian atau universiti di negara kita. Amalan copy-paste ini berlaku apabila seseorang pelajar itu sedang kekeringan idea untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan kepadanya. Jika sebelum ini buku rujukan akademik atau jurnal dijadikan sebagai rujukan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah, namun dewasa kini rujukan utama para pelajar telah beralih kepada internet untuk mendapatkan maklumat dan sumber-sumber untuk menyiapkan tugasan mereka. Seterusnya adalah memanipulasi karya iaitu seperti tidak menyunting sesuatu ke arah negatif, tidak mengubah istilah atau idea orang lain dan tidak menyunting video atau gambar yang boleh membuka aib orang lain. Akhir sekali adalah impak positif dan negatif teknologi terhadap manusia. Impak positif adalah seperti informasi dan maklumat terkini dapat disebarkan dengan lebih cepat, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah, media massa khususnya media elektronik menjadi sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan bukan sahaja melalui face-to-face. Dan juga boleh mempercepatkan proses harian. Impak negatif pula adalah seperti pemanfaatan komunikasi oleh jaringan teroris, penyalahgunaan pengetahuan, maklumat dan berita palsu tersebar secara meluas,
media sosial mewujudkan isu ketagihan dan impak kepada kesihatan, terutamanya kepada mata. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan isi yang keempat daripada Saudari Noraisah. ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ICT sebagai tapak kesepaduan nasional. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai topik ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan kesepaduan nasional. Perpaduan ialah satu istilah umum yang biasa didengari oleh kita. Hal ini sering digunakan dalam perbualan harian kita, malahan turut digunakan di dalam ucapan kalangan para ahli politik. Hal ini kerana Malaysia terkenal dengan keunikan, iaitu mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Oleh itu, istilah ini amatlah penting dalam pembentukan sesebuah negara bangsa yang memerlukan kesatuan dan kesepaduan dalam kalangan rakyat. Malaysia adalah tanah pertemuan pelbagai bangsa, agama, budaya dan keturunan. Hal ini bermula dari dulu, iaitu tempat yang selalu didatangi oleh pedagang, pelaut dan pengembara dari seluruh dunia. Kedatangan semua imigran ini telah diterima secara terbuka oleh masyarakat pribumi. Mereka menemui formula untuk hidup bersama-sama, membina dan memajukan tanah air. Formulanya adalah permuafakatan antara masyarakat Melayu, India, Cina, Bumiputera dan anak negeri Sabah dan Sarawak demi mencapai keharmonian dalam masyarakat pelbagai. Kemerdekaan ini tidak dikecapi melalui konflik persenjataan atau pertumpahan darah, tetapi diselesaikan dengan semangat permuafakatan. Oleh sebab itu, apabila Malaysia berhadapan dengan pelbagai krisis, iaitu keadaan politik yang tidak stabil, wujudnya golongan resis dan kauvinis yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengganggu gugat kesepaduan nasional. Pelbagai inisiatif digunakan untuk mengurus krisis tersebut. Kesepakatan dan kerjasama pelbagai pihak telah berjaya mengharungi pelbagai cabaran. Kesepaduan nasional melibatkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara yang mempunyai masyarakat dinamik yang bermula dari tani ke industri komersial, dari miskin ke kelas menengah, dari kampung ke kosmopolitan, dari kemajmukan budaya moderniti, mengutamakan kestabilan dan kemajuan, perkongsian normal hidup, persamaan nilai dan kerecaman sosial, hubungan horizontal, rentas etnik dan agama, dan seterusnya membina negara bangsa integrasi. Oleh itu, bagaimanakah ICT dapat menjadi tapak kepada kesepaduan nasional negara? Jika kita lihat secara amnya, teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali dengan singkatan ICT yang bermaksud Information and Communication Technology, ianya adalah salah satu bentuk teknologi digital yang semakin berkembang dan digunakan secara meluas dewasa ini di serata dunia. Menurut The Linked World 2011, ICT merupakan satu terma yang merujuk kepada semua alat komunikasi atau aplikasi termasuklah radio, televisyen, telefon, komputer dan peranti serta rangkaian dan software termasuklah sistem satelit, termasuk juga dengan perkhidmatan dan aplikasi yang berkaitan dengannya seperti video conferencing. Penggunaan terma ini adalah interchangeable atau turut merujuk kepada teknologi digital dan teknologi maklumat iaitu IT, kerana konsep-konsep ini merujuk kepada satu asas yang sama, iaitu teknologi yang diaplikasikan kepada perkembangan maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat pula merupakan satu kaedah yang digunakan untuk memindahkan, menyebarkan dan memaparkan maklumat. Maklumat tersebut wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk fizikal seperti contoh kertas dan buku, bentuk suara, papan visual dan pergerakan. Perkembangan teknologi maklumat di dalam mencapai satu tahap di mana ia mula menampakkan pengaruh tertentu di dalam kehidupan manusia. Pada asalnya, teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. Contohnya seperti pengiklanan, pemberitahuan dan telekomunikasi. Oleh hal yang demikian, teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipelajari dan dipupuk kepada masyarakat supaya ianya mampu menjadi ejen kepada kesepaduan nasional dalam kehidupan yang serba moden ini.
kita perlu mendidik diri, keluarga maupun masyarakat mengenai cara-cara untuk menggunakan serta menguruskan ICT dengan betul agar ia mampu menjadi ejen untuk mengukuhkan kesepaduan sosial kita sebagai rakyat di Malaysia. Sebagai contoh cara bertutur, kita perlulah menjaga pertuturan kita dengan baik agar tidak membuat perasaan orang lain terluka ataupun menggores perasaan mereka. Walaupun kita hanya berhubung melalui alat moden atau secara maya, tetapi kita juga mestilah menggunakan tutur kata yang baik sama seperti apabila kita bercakap secara bersemuka. Selain itu, cara berkongsi. Kita perlulah bijak dalam berkongsi maklumat secara atas talian. Sebelum memuatkan sebarang info atau maklumat, kita perlulah memastikan ianya tidak menyentuh sebarang isu peribadi atau sensitiviti sesebuah kaum atau agama. Selain itu, kita juga perlu memastikan maklumat atau sumber yang dikongsi di atas talian seperti media sosial adalah sahih dan benar. Hal ini kerana info yang dikongsikan melalui media sosial boleh diakses oleh semua pihak dan hal ini boleh menyebabkan berlakunya salah faham di kalangan masyarakat yang boleh menyebabkan timbulnya perbalahan seperti timbulnya isu perkauman. Seterusnya ialah cara kita menasihati seseorang. Walaupun hanya melalui dunia maya, kita perlulah bijak menasihati seseorang agar tidak membuat orang tersebut berasa tidak selesa atau marah. Kita boleh menggunakan bahasa dan intonasi yang lembut serta tidak menyombong diri ketika menasihati seseorang. Perdebatan juga boleh timbul dalam kalangan masyarakat dalam dunia maya seperti media sosial. Tetapi perlulah diingatkan, kita perlulah menggunakan cara yang betul untuk berdebat. Berdebat hanyalah untuk memperbetulkan kesalahan, bukannya hanya untuk meraih kemenangan semata-mata. Hanya menggunakan info atau fakta yang betul dan tepat. Dan jika boleh, kita hendaklah mengelakkan perdebatan antara satu sama lain untuk mengelakkan berlakunya sebarang pergaduhan. Seterusnya adalah kita juga perlu tahu cara untuk menghormati orang tua. Dalam konteks ini, kita boleh melakukannya dengan meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Selain itu, kita juga boleh meminta nasihat daripada mereka yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan seharian. Kita juga perlu menjaga tutur kata serta nada ketika bercakap dengan orang tua walaupun hanya sekadar berkomunikasi melalui telefon. Amatlah penting untuk kita menjaga hati serta menghormati orang tua. Selain itu, kita juga perlu pandai menguruskan privasi diri. Kita tidak boleh terlalu mendedahkan atau menyebarkan maklumat diri kepada orang luar, terutama di dalam talian yang melibatkan maklumat peribadi. Kita tidak boleh berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain kerana ianya sangat berbahaya dan mungkin akan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Oleh itu, kita perlu bijak dalam menyebarkan maklumat kita. Untuk kita perlulah menghadkan atau jika tiada keperluan, kita tidak perlulah menyebarkan maklumat peribadi kita kepada orang lain. Seterusnya, kita perlulah tahu cara berbudi bahasa di antara satu sama lain. Kita perlulah ikhlas dalam melakukan sesuatu kebaikan dengan tidak mengharapkan balasan atau pujian semata-mata. Kita juga tidak boleh mengungkit kembali kebaikan yang telah kita lakukan. Disebabkan Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, agama dan bahasa, kita perlulah tahu cara untuk menyantuni etnik yang berbeza. Oleh hal yang demikian, kita mestilah saling menghormati adat atau kepercayaan agama masing-masing. Selain itu, kita juga boleh meraihkan perayaan setiap agama bersama-sama. Seperti contoh, masyarakat Melayu boleh meraihkan Tahun Baharu Cina bersama-sama jiran atau rakan walaupun berbeza agama. Generasi muda juga merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian. Oleh itu, kita haruslah mempelajari cara untuk menyayangi golongan muda. Sebagai contoh, kita hendaklah menegur mereka jika membuat kesilapan, tetapi tidak dengan cara memaki, hamun atau mencaci. Golongan ini haruslah dibimbing dengan cara yang baik agar mampu melahirkan generasi yang baik. Setiap langkah atau perkara yang dilakukan oleh mereka perlulah dihargai. Seterusnya, kita beralih kepada sebagai manusia yang hidup normal. Sebagai manusia yang hidup normal, kita perlulah mempunyai matlamat diri dalam menjalani kehidupan. Kita perlulah memastikan kehidupan kita adalah kukuh untuk masa hadapan.
Kita juga perlu mengambil tahu mengenai isu-isu semasa yang terkini yang berlaku di negara kita melalui media sosial maupun media massa maupun media sosial. Seterusnya, mari kita beralih kepada topik perbincangan kita, iaitu cara atau contoh mengaplikasikan ICT secara bijak. Kepentingan Malaysia dalam mengaplikasikan ICT di dalam pembangunan negara adalah didorong oleh peranan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun dengan berpaksikan sektor ekonomi menerusi perdagangan bebas bersama negara serantau seperti ASEAN dan juga kuasa-kuasa besar ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat, Jepun dan China. Dengan adanya perhubungan yang menggunakan teknologi maklumat, secara tidak langsung, urusan perniagaan misalnya dapat dilakukan dengan kadar segera dan juga dengan menggunakan kos yang amat rendah. Perkembangan pesat di dalam bidang ICT di Malaysia turut menjadi pemangkin kepada transformasi ekonomi yang dapat menggerakkan pembangunan negara ke arah menuju sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Menurut Habibah Leha 2008, ICT telah diterima pakai dalam kerangka pembangunan Malaysia sebagai alat atau jentera yang mampu mendongkong pertumbuhan ekonomi Malaysia dan seterusnya berkeupayaan untuk meningkatkan kualiti dan taraf kehidupan penduduk Malaysia. Sebagai langkah proaktif, pada tahun 2008, kerajaan telah menubuhkan National Information Technology Council iaitu NITC. Majlis ini berperanan untuk mengkoordinasikan semua perancangan ICT sama ada di peringkat kerajaan maupun swasta, di samping bertindak sebagai badan pemantau, penilai dan menjadi peneraju utama di dalam pembangunan dan merangka pelan teknologi maklumat kebangsaan. Seterusnya, kita dapat lihat aplikasi ICT dalam bidang ekonomi. Kehidupan yang serba moden kini banyak dipengaruhi oleh peranan sistem ekonomi Malaysia yang efisien di mana ianya membolehkan masyarakat menikmati pembangunan dan kekayaan yang dijana. Dengan peranan ICT, sistem ekonomi turut mengalami perubahan di mana peluang pekerjaan banyak dibuka dan secara tidak langsung apabila terbukanya peluang pekerjaan, ianya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. Internet adalah salah satu cabang di dalam teknologi maklumat yang bertindak sebagai pemangkin kepada sistem ekonomi berasaskan pengetahuan atau dikenali sebagai K-ekonomi. K-ekonomi adalah satu sistem di mana penghasilan dan pengeksploitasian pengetahuan sebagai satu bahagian yang paling dominan bagi menjaya kekayaan. Secara dasarnya, sistem ekonomi ini mempunyai dua prinsip asas iaitu pengetahuan dan ICT. Seterusnya ialah aplikasi ICT dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya internet. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada di dalam ataupun di luar negeri. Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era globalisasi. Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia seperti bidang perubatan yang dapat memberikan maklumat berkenaan makanan berkhasiat dan senaman yang betul. Ilmu-ilmu ini menjadikan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan yang luas. Era teknologi cyber juga telah merubah pendekatan pembelajaran yang mana pembelajaran secara tidak formal ini sedikit demi sedikit akan mengubah peranan pengajar seperti guru, pensyarah dan sebagainya. Teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersifat langit terbuka melalui perisian multimedia, internet, email, audio video, telekonferensi dan sebagainya. Para pendidik masa kini perlu menguasai sekurang-kurangnya dalam kemahiran generik iaitu seperti kemahiran pemudahcaraan, kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif, kemahiran belajar, kemahiran mentaksirkan dan menilai dan kemahiran infoteks. Dalam era cyber, kurikulum yang menekankan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran generik atau kebolehgunaan seperti kemahiran berkomunikasi secara berkesan, kemahiran bergaul dan bekerja dengan orang lain dan secara berkumpulan. Selain itu, kemahiran berfikir, kemahiran mengikut arahan, kemahiran menggunakan teknologi dan juga kemahiran memahami budaya seperti IC budaya kerja di suatu tempat adalah perlu. Ia penting kerana para pelajar memasuki alam pekerjaan ianya dapat membantu mereka menjadi tenaga yang mahir, cekap serta yang paling utama adalah pekerja yang berpengetahuan dan bermaklumat. Itu sahaja perkara yang dapat saya huraikan di dalam topik ICT sebagai tapak kesepaduan nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anis Atira binti Rizwan
kad pelajar 2022750683. Apa khabar semuanya? Moga korang semuanya dalam keadaan sihat dan ceria mengharungi baki-baki semasa yang ada. Hari ini, Anis ingin membentangkan satu topik yang bertajuk isu-isu semasa. Topik ini sering diperkatakan sejak akhir-akhir ini kerana sejajar dengan arus kemodernisasi ini lagi-lagi pada musim pandemik COVID-19 yang lepas. Apa yang anda faham dengan teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali dengan panggilan ICT? Di sini, Anis akan terangkan apakah ICT yang boleh menimbulkan isu kepada ramai pihak. Pertama sekali, ia boleh mengakses teknologi maklumat melalui telekomunikasi. ICT ini serupa juga dengan teknologi maklumat iaitu IT. Tetapi ia lebih mengutamakan teknologi komunikasi. Proses globalisasi telah mendorong pembangunan teknologi maklumat komunikasi dengan pesat dan membawa kepada banyak perubahan bukan hanya kepada organisasi, malahan turut memberi kesan kepada masyarakat. Pembangunan teknologi komunikasi perlu dilakukan secara berperingkat-peringkat sebelum sebuah sistem yang holistik atau menyeluruh boleh dibangunkan. Situasi ini perlu disesuaikan dengan kekuatan sumber tenaga manusia yang dimiliki oleh sesebuah organisasi tersebut. Contohnya, internet, telefon bimbit dan rangkaian tanpa wayar. Organisasi tidak akan dapat bergerak dengan lancar jika tidak menggunakan teknologi komunikasi sebagai salah satu kaedah memudahkan pengurusan organisasi. Teknologi komunikasi yang canggih hanyalah permulaan untuk perubahan yang memberi kesan kepada pengurusan dan aktiviti. Seterusnya, ICT ini juga boleh memudahkan pengguna tetapi wujudnya pengguna yang mengambil sambil lewa dalam penggunaan ICT. Contohnya, ia mewujudkan isu-isu semasa yang boleh memburukkan individu, masyarakat dan juga negara yang melibatkan ICT. Kita mulakan dengan isu semasa yang terbahagi kepada 7 bahagian iaitu pendidikan, perubatan, perdagangan, pelancongan dan komunikasi dan juga hiburan. Setiap isu semasa wujud memberi kesan yang baik, malah ia juga mempunyai kesan yang buruk kepada masyarakat dan negara. Malah, ia juga mempunyai faktor yang terjadinya isu dalam negara ini. Tetapi, topik kita hari ini lebih menjurus kepada isu semasa yang melibatkan ICT iaitu komunikasi. Apa yang anda fikir tentang isu-isu semasa ICT? Ia lebih meluas dan merata ke serata dunia kerana ia melibatkan internet. Semua pihak boleh mengakses dari jauh maupun dari dekat. Malah, ia boleh melibatkan tentang pornografi, hate speech, berita palsu, jenayah cyber dan deepfake. Ia juga boleh melibatkan cetak rompak. Sudah pasti, semua orang tidak menginginkan dirinya terjebak menjadi mangsa jenayah cyber ataupun apa-apa yang menyebabkan isu-isu berkaitan dengan ICT. Di sini, Anis akan terangkan lebih lanjut yang berkaitan isu-isu semasa ICT. Ialah jenayah cyber. Ia boleh melibatkan individu atau berkumpulan yang mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh yang dekat. Semakin maju teknologi maklumat, ICT, semakin berleluasa jenayah cyber yang berlaku di dalam negara maupun di luar negara. Jenayah cyber yang dimaksudkan ialah seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Ia juga merangkumi kelicikan jenayah cyber ini ada kalanya mampu menggodam sistem pertahanan negara dan juga rahsia-rahsia kerajaan yang mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman anasi-anasi luar.
Ia juga boleh berlaku dalam penipuan jual beli dalam talian dan juga membawa kepada kerugian yang besar kepada pembeli dan juga penjual. Pelbagai jenis jenayah cyber seperti penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer. Ia juga boleh berlaku kecurian maklumat atau capaian secara tidak sah ke atas sistem-sistem. Ia juga berlaku apabila mendalin perisian yang tidak sah, pengintipan, judi cyber, skim cepat kaya dan penyebaran virus mail spam. Ini kerana faktor ilmu pengetahuan tentang internet dan juga komputer yang meluas. Sekiranya seseorang itu tidak fasih dalam penggunaan internet dan juga komputer, sudah pasti dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan jenayah cyber ini. Ini perlukan taktik yang licik dan juga teratur supaya tidak tertangkap dengan pihak atasan dan juga pihak berkuasa. Ia melibatkan didikan atau pengaruh rakan sebaya yang boleh merosakkan hidup dan identiti seseorang individu. Ini kerana segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan ICT. Ini adalah salah satu golongan manusia yang menceroboh privasi orang lain. Kerana faktor inilah yang memberi kesan kepada mangsa jenayah cyber iaitu kerugian besar dari segi kewangan dan juga kehilangan data peribadi. Ia menjadikan mangsa jenayah tersebut terasa terancam dari segi keselamatan dan juga ia boleh tersebarnya aib seseorang individu apabila media sosial ataupun jenayah cyber dalam internet telah digoda. Yang kedua ialah pornografi. Pernahkah anda mendengar tentang pornografi? Pornografi ialah bahan lucah yang berbentuk imej, tulisan dan juga visual yang merangsang nafsu dan keinginan seseorang seksual. Ia adalah satu kaedah yang boleh melayari laman sesawang yang tidak bermoral atau pornografi. Ia boleh dikategorikan dalam kandungan bahan lucah. Generasi muda khususnya lebih terdedah dalam melayari laman sesawang tidak bermoral ini. Ini kerana disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang kuat yang berlaku semasa berkumpulan atau dalam kelompok yang ramai. Ini kerana mereka mengakses laman sesawang yang haram untuk ditonton. Ia akan menimbulkan keinginan yang tinggi untuk mencuba dan merasa apa yang telah dipertontonkan itu. Dengan itu, masyarakat lebih mudah terpengaruh dan terikut dengan perlakuan yang tidak senonoh apabila dalam pergaulan. Secara tidak langsung, ia akan meningkatkan kes jenayah sosial yang boleh merosakkan lawan jantina seperti zina, rogol dan seumpamanya. Ini kerana remaja-remaja atau segelintir dewasa zaman sekarang mempunyai ilmu agama yang amat rendah. Melihat video atau gambar yang berunsurkan lucah adalah hukumnya haram untuk umat Islam. Ia boleh menyebabkan huru-hara, perbalahan, perpecahan dan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Ini kemudahan ICT yang telah disalahgunakan sebegini boleh menjadikan seseorang itu ketagih dan menimbulkan kegelisahan serta kerisauan apabila tidak dapat melayari sesawang tersebut. Ini juga boleh menimbulkan keraguan dan syakwasangka tentang sesuatu perkara. Yang ketiga ialah deepfake. Deepfake adalah satu teknologi yang menggabungkan gambar dan video dengan menggunakan teknik mesin belajar yang dikenali sebagai jaringan generative adversarial. Teknologi di belakang deepfake awalnya dibangunkan untuk kegunaan profesional, contohnya untuk industri perfilman. Penukaran wajah, face sweeping. Malah teknologi face sweeping ini bukanlah teknologi yang asing. Rata-rata di antara kita pasti sudah mencuba penapis ataupun digelarkan dengan filter
pada aplikasi Instagram dan Snapchat. Contohnya, untuk menjana wajah perempuan pada lelaki dan juga untuk menjana animoji. Seiring dengan pembangunan teknologi pembelajaran, mesin dan keterdapatan perisian sumber terbuka untuk melakukan proses pengecaman dan penukaran wajah. Teknik ini semakin mudah untuk diakses oleh pengguna biasa dengan statusnya bukan lagi untuk industri yang besar. Sesama masyarakat kerana adanya kekeliruan identiti yang telah diubah. Ini kerana tiada pendedahan yang berkaitan dengan hukum-hukum penyalahgunaan ICT. Namun demikian, dengan menggunakan kelainan identiti, ia boleh menimbulkan fitnah kepada ramai pihak, bukan sahaja diri sendiri, malah kepada orang lain juga. Ini selalunya berlaku apabila ingin mengejar populariti dan perhatian orang ramai. Yang keempat ialah hate speech, di mana tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang membentuk provokasi, hasutan atau hinaan seseorang individu atau kelompok yang lain dalam pelbagai perkara seperti warna kulit, jantina, agama dan lain-lain. Ini kerana ia mempunyai hasrat dengki yang tinggi terhadap orang lain. Kebiasaannya, ia timbul perasaan yang tidak senang apabila melihat seseorang lebih hebat atau lebih kaya daripada dirinya sendiri. Ia akan muncul pembulian cyber yang akan bermula daripada komen dengan kata-kata yang akan menimbulkan pergaduhan. Ini terjadi apabila kurangnya kawalan sosial dalam kehidupan seharian yang boleh menimbulkan salah faham antara satu sama lain. Hate speech juga boleh dikaitkan dengan zaman kini apabila terpengaruh dengan era globalisasi. Dari semua lapisan umur, tidak kira tua ataupun muda, ia sering dipanggil dengan panggilan netizen, iaitu sekumpulan pengguna aktif media sosial di internet. Contoh isu-isu semasa ICT yang kelima ialah piracy. Piracy adalah pemalsuan hak cipta yang berkaitan seperti hak pemuzik, organisasi, penyiaran dan pengeluar. Contoh-contoh isu semasa ICT yang kelima ialah piracy. Piracy adalah pemalsuan hak cipta yang berkaitan seperti hak pemuzik, hak organisasi, hak penyiaran dan pengeluar. Antara faktor piracy adalah perkembangan teknologi yang amat meluas sehinggakan kemudahan ICT hanya berada di hujung jari. Ia memberi kesan kepada mundurnya ekonomi negara apabila memasukkan produk asli sesuatu pengeluaran. Kedua ialah kelonggaran dalam penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu mengambil berat tentang isu piracy ini kerana melibatkan kemajuan negara. Setiap sesebuah negara menginginkan kemajuan. Ketiga ialah sikap negatif seseorang yang membawa kepada kesan negatif terhadap masyarakat. Setiap masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan menunggu hasil piracy yang akan dikongsikan. Ia akan berlaku apabila mempunyai permintaan yang tinggi daripada pengguna yang tidak bertanggungjawab. Langkah mengatasi isu-isu ICT ini daripada tiga pihak, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Ia boleh melakukan dengan diri kita sendiri yang bertanggungjawab untuk mengelakkan daripada terlibatnya dalam masalah ICT ini. Kita perlu mendekatkan diri dengan agama seperti menghadirkan diri ke majlis agama dan dekatkan diri dengan membaca Al-Quran agar diri kita sendiri berasa takut dalam melakukan kesalahan. Dengan itu, kita akan melayari internet apabila mempunyai tujuan yang benar demi menjaga kemuliaan diri. Di sini, kita boleh simpulkan ada pepatah mengatakan sebelum nasi menjadi bubur. Dari pepatah ini, kita dapat menilai bahawa sesetiap individu perlu berfikir sebelum bertindak kerana sesekali
kita terjebak dalam isu ICT ini akan memberi kesan dalam jangka masa yang lama. Langkah bagi kerajaan pula, ia boleh mengadakan aktiviti ataupun kempen kesedaran, contohnya cegah jenayah ICT ataupun jauhi jenayah ICT. Hanya pihak kerajaan boleh melancarkan kempen yang memberi kesan besar kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu berkongsi perkara yang positif dan sihat bagi mendapat pemikiran yang bertanggungjawab semasa menggunakan ICT. Ini dapat memberi kesan yang baik semasa bergaul dalam kumpulan yang besar ataupun yang ramai. Undang-Undang Cyber di Malaysia, iaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat mewujudkan kepelbagaian media atau disebut sebagai multimedia. Antara komponen utama dalam Undang-Undang Multimedia ialah Undang-Undang Cyber. Ia terdapat 4 Undang-Undang Cyber di Malaysia. Yang pertama ialah Akta Tandatangan Digital 1997 Akta 562. Yang kedua ialah Akta Jenayah Komputer 1997 Akta 563. Yang ketiga ialah Akta Teleperubatan 1997 Akta 564 dan yang keempat ialah Akta Perlindungan Pengguna 1999 Pindaan 20105 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Akta 709. Inilah 4 daripada Undang-Undang Cyber di Malaysia. Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. Yang pertama ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Yang kedua ialah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 589. Yang ketiga ialah pindaan kepada Akta Hak Cipta 1987 Akta 332. Yang keempat ialah Akta Perdagangan Elektronik 2006 untuk memantapkan lagi perundangan mengenai cyber di Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Nur Anis Atira binti Rizan. Sekian, terima kasih.